Lagi tuan-tuan, Nabi bawa berita gembira apa lagi? Cerita lagi tentang sahabat Nabi. Ada seorang sahabat yang ini nama Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub ketika Nabi hijrah, dia angkat tangan ketika Nabi nak sampai dah. Nabi tuan-tuan ketika dia hijrah, sahabat yang tunggu di Madinah pakat tahu Nabi sampai. Tuan-tuan tahu tak macam mana mereka tahu? Sebab ketika Nabi sampai dengan Abu Bakar, awan lindung jenazah Nabi. Nabi jalan tu awal lindung. Maka sahabat tengok-tengok pun, sallallahu ala Muhammad tala'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba sukru alaina ma da'a lillahi da'i. Itu Nabi dilindung oleh awan. Tuan-tuan ingat tak 2002 ada satu jenazah yang diterbangkan daripada Subang terus ke Kepala Batas, daripada Kepala Batas dibawa jenazah ini ke Pendang, dinak ke bumi di Muassasah Darul Ulum. Ada seorang pilot bangsa India, dia cerita balik dalam Mestika 2008. Dia kata ketika jenazah ini dibawa oleh Hercules, jenazah ini dilindung oleh awan seperti mana Nabi SAW berjalan dilindung oleh awan. Bila awan lindung jenazah ni, jenazah dibawa sampai Pendang, awal lindung. Bila awal lindung, pilot ini orang India, dia mengisytiharkan pada 2008, dia tengok jenazah ni dilindung oleh awan. Dengan izin Allah, dia memeluk agama Islam. Pilot ni seorang India. Tuan-tuan tahu siapakah jenazah yang ditanam 2002 dibawa daripada Subang ke Kepala Batas, Kepala Batas dibawa ke Muassasah Darul Ulum, mayatnya dilindung oleh awan? Siapa? Ustaz Fadil Nur, tuan-tuan. Ustaz Fadil Nur di Kebumi, mayat dilindung oleh awan. Ketika Abu Ayyub tengok awan lindung Nabi, lalu Abu Ayyub, ya Allah, bagilah Nabi duduk di rumahku, ya Allah. Ni Abu Ayyub doa direct. Nabi sampai, sahabat, ya Rasulullah, duduk di rumahku. Dia pun offer dekat Nabi. Tapi Abu Ayyub dia tak offer, dia direct. Tuan-tuan, kita yakin dengan Allah, doa dengan Allah, Allah tolong kita. Ya Allah, tolonglah ya Allah, bagi duduk rumah aku ya Allah. Nabi SAW, tiba-tiba Nabi kata, di mana unta aku berhenti, di situlah tempat aku duduk. Tiba-tiba unta tu dengan izin Allah berjalan, berhenti depan rumah Abu Ayyub. Bila berhenti Abu Ayyub, ya Rasulullah, ini rumahku ya Rasulullah. Rumah aku 2 tingkat ya Rasulullah, engkau duduk di atas, aku duduk di bawah. Nabi kata, aku banyak tetamu, kalau aku duduk di atas mengganggu engkau. Engkau ada isteri, aku tak ada isteri. Isteri aku duduk di Mekah. Nabi kata, kalau macam tu, aku duduk di bawah. Tak apa ya Rasulullah, aku duduk di atas. Satu malam tuan-tuan, suasana sejuk di Madinah. Abu Ayyub tidur, tiba-tiba dia tersepak cawan yang ada air. Cawan tu tumpah tuan-tuan. Sekejap, minum dulu. Panas. Bila tertumpah cawan ni, dalam tu ada air. Dia takut air tu jatuh dekat Nabi. Dia buat macam mana dia sayang Nabi? Dia ambil kain selimut, dia lap. Bila dia lap tuan-tuan, kain selimut basah, dia tidur dalam keadaan sejuk. Dah lah sejuk, basah pula, menggigil dia. Tiba-tiba dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bilal. Nah, Abu Ayyub turun. Nabi kata, wahai Ayyub, kenapa menggigil? Semalam aku tersepak cawan ada air, takut kena engkau. Aku lap dengan kain selimut, menggigil aku ya Rasulullah, sejuk. Kalau macam tu wahai Abu Ayyub, engkau tidur di bawah lah, aku di atas. Nabi tengok tolak Ansar. Nabi tidur di atas. Satu hari suasana panas. Di Mekah, Madinah panas 55 darjah Celsius. Kita 36 pun panas tak? Nabi tidur di atas dalam keadaan panas. Nabi berpeluh. Dalam riwayat kata, bila berpeluh tuan-tuan adik-adikku, peluh Nabi lebih harum daripada kasturi kakak. Lebih harum. Kakak, suami kakak peluh harum. 2 hari tak mandi, bang, pergi tidur luar. Nabi ni harum. Sebab itu Sayyidatina Aisyah kata, Nabi tidur peluhnya harum. Bukan saja harum, Nabi masuk ke hammam tandas, Nabi buang air besar, wangi najisnya. Air kencingnya wangi. Kakak, suami kita air kencing wangi. Makan buah petai wangi. Datang kencing dekat surau, siapa tak nak masuk dah tuan-tuan. Macam dekat Johor tu ada seorang pakcik makan buah petai, jadi imam. Walau makmum belakang boleh pensan tuan-tuan.
bau busuknya. Itu tuan-tuan, Nabi wangi, air kencing wangi, peluh wangi. Dan baru ni saya download dalam page Abdullah Khairi. Page Abdullah Khairi, tuan-tuan tengok. Ada seorang di chatnya, mereka bawa balik satu mangkuk yang Nabi minum. Mereka bawa balik, disambut tuan-tuan, di chatnya dalam keadaan jutaan manusia. Baru mangkuk Nabi, bukan Nabi lagi. Rupanya mangkuk itu pernah diminum oleh Nabi. Mangkuk tu wangi tuan-tuan. Mangkuk tu wangi lagi. Mereka pegang tu pakat minum, bubuk air minum. Pakat menangis tuan-tuan. Baru mangkuk Nabi. Laukana bainana. Kalaulah Nabi hidup macam mana tuan-tuan. Baru mangkuk ya. Allahu Akbar, tu yang kata manusia sayang Nabi tuan-tuan. Dan kalau tuan-tuan tengok dalam page saya Abdullah Khairi, tuan-tuan akan tengok ada seorang baba sepanjang namanya daripada Fatani. Dia sedang mengajar. Seorang pakcik. Baba nak tanya, bagaimana nak takut dengan Allah? Dia kata, kalau takut dengan Allah, kita sebut Allah, bergentar hati kita. Bagaimana lagi Baba, kalau takut dengan Allah, kita baca ayat Allah, bergegar hati kita. Tengah duk cerita ni, tuan-tuan tengok, dalam page saya, tiba-tiba pakcik itu jatuh. Mati belum hurai lagi habis takut kepada Allah. Dia mati takut kepada Allah. Tuan-tuan tengok. Mati dengar duk tanya soalan. Masya Allah tuan-tuan. Itu hebatnya. Sebab itu saya nak bagi tahu tuan-tuan, ketika mana Allahumma salli ala Muhammad, kat mana tadi? Lupa dah aku. Peluh Nabi tadi. Kemudian bila Nabi tidur berpeluh, peluh wangi. Peluh itu tuan-tuan, biasalah bila panas, peluh itu menitis celah-celah pelepah tamar yang disusun. Jatuh ke bawah di atas muka Abu Ayub. Abu Ayub pegang wangi tuan-tuan. Dia buat macam mana kakak abang? Dia nganga mulut. Peluh tu jatuh, dia telan. Peluh jatuh, dia telan. Sedang dia buka mulut tu, Nabi turun. Wahai Ayub, kenapa kamu buka mulut? Ya Rasulullah, peluh kamu lebih harum daripada kasturi. Aku sayang kamu ya Rasulullah. Aku minum peluh kamu ya Rasulullah. Nabi kata apa? Sesiapa yang meminum peluhku, Allah akan menjamin ia syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Minum peluh Nabi, kita peluh Nabi pun tak ada. Darah Nabi pun tak boleh minum. Muka Nabi tak pernah tengok. Macam mana nak buat sayang Nabi? Ni yang kita buat maulid Nabi. Cerita pasal Nabi balik, baru lahir. Sayang Nabi. Nabi ni disebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian Nabi disebut Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kalau sayang Nabi, bukan duk sayang Nabi, sayang Nabi. Nabi tuan-tuan, dia sayang Allah. Kita sayang Nabi macam kita sayang Allah. Nabi sayang Allah macam mana? Diperintahkan kepada Nabi kena buat ibadat. Nabi kena semayang, Nabi kena puasa, Nabi juga kena keluar zakat, Nabi juga kena sedekah. Dan Nabi ni buat ibadat mukhlishina lahuddin, kena ikhlas. Wahai hamba Allah tuan-tuan, nak ikut Nabi, kita kena buat ibadat. Ibadat macam mana? Nabi dalam dalam kitab disebut, banyak dihurai. Nabi akan hurai yang pertama, awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal kena kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu tuan-tuan anak muda, kalau kita nak sayang Nabi, kita kena pergi mengaji. Anak muda kena mengaji. Kena mengajilah, pergi mengaji. Pergi tadak kitab insya-Allah. Sebab apa? Bila kita mengaji, kita kenal Allah. Bila kenal Allah, akan masuk dalam hati kita sayang Nabi. Bila sayang Nabi, kita tak takut dengan manusia, kita takut dengan Allah. Yang tu kita nak, tapi kita mengaji malas tuan-tuan. Mengaji, berguru. Saya 10 tahun tuan-tuan, pergi talaqi mana Syekh. Ada seorang tok guru, dia kata apa? Ustaz, dia kata, nak dapat kehebatan iman, macam mana? Jaga sembahyang kamu. Kemudian dia sebut, innal insana khuliqa halu'a. Manusia ni kelong kesah. Adik kalau kelong kesah, wa idza masal khairu manu'a. Bila diberi kebaikan, dia engkar. Kita ada kereta besar, lupa Allah. Kita ada rumah besar, lupa Allah. Kita ada isteri cantik, lupa Allah. Wa idza masyahul syarru jazua. Bila ditempa kesusahan, dia mula mengeluh. Apalah aku semayang ni, tapi gaji tak naik juga. Aku semayang, tapi tak cukup. Mengeluh. Illal musallin, kecuali orang semayang. Kata wali ni, Tok Wali ni, dia kata, Ustaz, nak dapat kehebatan iman, jaga semayang kita. Jaga macam mana? Tuan-tuan, nak hebat, jaga wuduk kita sebelum semayang. Wuduk kita banyak wuduk tak jaga. Tak jaga macam mana tuan-tuan? Tak dapat pegang lah lenguh. Macam mana? Banyak orang ambil wuduk tak jaga macam mana Nabi suruh. Nak ikut Nabi, wuduk jaga. Wuduk macam mana? Saya pernah
mengaji dengan seorang syekh tuan-tuan. Dalam YouTube saya cerita. Saya ambil wudu. Ambil. Dah habis saya nak sembahyang sunat duha. Allahu Akbar. Dia tepuk bahu saya. Ya akhi, roh maratan ukhra. Sekali lagi ambil wudu. Saya pun heran, kenapa ni? Saya pun ambil wudu. Dia tengok sebelah. Dia tengok saya ambil. Dia tak tengok, saya tak ambil. Dia tengok saya ambil. Dia tak tengok, saya tak ambil. Bagi lambat sikit. Pergi nak semayang, ya akhi, roh maratan ukhra. Sekali lagi. Saya pun heran, kenapa ni? Saya pun ambil wudu. Ketika ambil wudu, tuan-tuan, saya ambil yang wajib aja. Dia bisik kat telinga. Ya akhi, tad'u ila Allah. Allahumma bayyiz wajhi binurika yawma tasyaddu wujuha awliyaika wa la tusawwid wajhi bizlumatika yawma tasyaddu wujuh a'daika. Ketika air kena dekat muka, dia bisik kat telinga, ya Allah, ya Allah, bagilah mukaku berseri ya Allah, seperti mana auliamu. Jangan kau bagikan mukaku gelap seperti mana musuhmu ya Allah. Saya basuh muka, tuan-tuan, air mata bercampur dengan air wudu. Kita ambil wudu macam mana? Habis. Ambil wudu. Dengan doa. Menangis saya. Tengok-tengok 20 minit, 15 minit ambil wudu. Ambil ni. Buka ya. Ketika basuh tangan, dia bisik kat telinga. Allahumma a'tini kitabiyami. Doa dia kata, bagilah suratan amalan tangan kananku ya Allah. Saya basuh tangan kanan, menangis saya. Saya basuh tangan kiri. Wa'udzubika an tu'tiya kitabi shimali. Jangan bagi suratan amalan tangan kiriku ya Allah. Basuh tangan kiri, menangis. Basuh kepala. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin. Pegang tarik sekali. Ya Allah, bagiku faham agama, faham Quran, bagiku jadi orang yang saleh ya Allah. Menangis, basuh kepala, basuh kaki. Allahumma sabbit qadami ala siratikal mustaqim. Ya Allah, tetaplah tapak kaki aku di atas sirat. Basuh kaki, tengok-tengok 40 minit basuh, ambil wudu. Dah habis, al-an rah. Sekarang pergi angkat takbir. Allah, ya Allah, sedapnya sebab wudu. Abang mengaji bang, kakak mengaji kakak, kita mengaji dengan wudu sempurna, dengan wudu ilmu kita, sembahyang sedap. Tu yang kita tak buat maksiat. Ada orang sembahyang buat maksiat. Sebab apa? Wudu tak sempurna. Wudu kita sempurna. Saya naik kapal terbang baru ni 144. Kami catat satu kapal terbang. Jamaah, ambil wudu. Mereka ni saya dah train dah. Mereka bawa spray. Siap bawa spray. Ambil wudu. Habis semua wudu, ada seorang pramugari bukan Islam. Saya kata, excuse me, we all want to perform prayer. No problem? Dia kata, never mind. Okay. Saya duduk di depan, saya imam. Ada setengah mukabir. Allahu Akbar. Tengah duduk atas kapal terbang, saya jadi imam. Allahu Akbar. Mukabir di tengah. Allahu Akbar. Tiba-tiba semua serentak. Para mugari ni bukan Islam, tengok. Allahu Akbar. Semua rokok. Semua nampak serentak satu kapal terbang. Para mugari ni tengok. Allahu Akbar, ya Allahu liman hamidah. Mukabir, Rabbana walakal hamd. Semua Allahu Akbar. Semua rokok. Ada perut buncit. Perut buncit nak buat macam tu kan, meletup perut dah. Agak-agak boleh lah macam tu sudah kan. Habis sembahyang, Assalamualaikum warahmatullah. Para mugari tu datang jumpa saya. This is the first time I saw Muslim perform salah in the flight in one way. Dia kata, ini pertama kali saya tengok orang Islam sembahyang di dalam flight dalam satu arah yang sama, serentak. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Dia tengok kehabatan kita, tuan-tuan. Dengan sembahyang, kita sembahyang macam mana? Allahu Akbar. Pejam mata. Kunci tak kat mana tu? Tak. Alhamdulillah tu. Allahu Akbar. Kunci boleh pegang. Macam tu Arab, tuan-tuan. Janggut panjang. Saya ceritakan dalam YouTube. Pergi tengok Ramadan, sembahyang sebelah saya. Dia bawa anak. Allahu Akbar. Anak dia lari. Saya tengok dengan janggut panjang, rupanya tak faham agama. Pagi subuh tu, tuan-tuan, ada seorang Arab. Janggut ni. Arab, tuan-tuan, kalau Ramadan, mereka akan letak sejadah. Tuan-tuan jangan duduk atas sejadah. Mereka panggil polis, tangkap kita. Dia duduk atas sejadah sebelah sejadah. Tiba-tiba dia datang dengan serban ni. Allahu Akbar. Sudais baca. Sudais baca sedap. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tiba-tiba handset dia bunyi. Dia boleh buat keluar. Pegang-pegang. Hello, salah. Saya duduk. La ilaha illallah. Batal semayang tak, tuan-tuan?
Tak batal sebab dia cakap Arab. Makruh. Cakap Arab tak apa. Salah tak batal. Jangan cakap Melayu. Hello, tengah semayang. Batal lah. Salah tak batal sebab cakap Arab. Sebab tu cakap Arab tak ada masalah. Jadi saya tengok, ya, Melayu lagi teruk. Melayu kan di apa nama Kuala Nerang. Serban ni. Lepas tu dengan ya hanana. Macam mana? Asyhadu al imam budak hafal Quran, dia Bilal duduk belakang. Dengan saya asyhadu alla ilaha illallah. Tengok tiba-tiba nyamuk gigit. Belah sini membubuh belah sini pula. Saya duduk tengok la ilaha illallah. Serban rupanya mangkuk ayun tuan-tuan. Nak tergelak tak tergelak. Tak faham agama. Sebab tu tuan-tuan, kita faham agama, kita sembahyang dengan faham agama. Allahu Akbar. Sembahyang sunat tengok tempat sujud. Jangan pejam mata, makruh. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau boleh kata wali ni, nak dapat khusyuk, bismillah tu bagi faham. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Tu kita ingat satu-satu. Boleh tak? Allah, alhamdulillah. Jangan pejam, tengok tempat sujud. Kalau pergi depan Kaabah, tengok Kaabah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Menangis. Tuan-tuan, tengok Kaabah hitam. Putih ini menawan, putih ini cantik. Putih ini menggerunkan bila kita tengok putihnya kain kafan. Hitam tak cantik, hitam tak menawan adik. Hitam begitu huduh, tapi hitam itu menyentuh hati, sayu di hati bila kita tengok hitamnya kelambu Kaabah. Sebab tu depan Kaabah tengok. Baca Bismillahirrahmanirrahim, tengok Kaabah. Kalau di sini tengok tempat sujud. Jangan ada orang Allah Bismillahirrahmanirrahim. Macam di satu masjid Seberang Jaya, tuan-tuan, ni cerita bukan tipu. Dia semayang tengok merata, saya tak tahulah tengok mazhab apa. Bismillahirrahmanirrahim. Hari itu semayang Jumaat. Kami semua ni duduk di depan baca doa, tak habis lagi. Dia semayang di belakang. Dia semayang seorang. Dia semayang, tapi dia baca tahiyat ni, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Mata tengok merata. Orang habis doa, orang pakat lalulah. Bila lalu depan dia buat macam tu. Orang pakat datang, mata dia tengok merata, pakat salam. Tuan-tuan bayang nak habis berapa ratus orang, tuan-tuan. Tak faham? Kita semayang, nak khusyuk, tengok tempat sujud. Bismillah. Jangan pejam mata, makruh, tuan-tuan. Bila pejam, dia ingat macam-macam. Itu cara dia. Kecuali orang bersemayang, jaga semayang betul-betul. Dan bila semayang, kalau boleh imam tu ambil yang suaranya sedap. Suara yang sedap. Kalau suara sedap, kita angkat mereka ni. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman di kalangan kamu, iaitu orang berilmu. Berapa darjat? Macam mana kita nak angkat orang berilmu? Imam bagi orang yang alim. Bagilah gaji 2,000. Ini imam bagi 600. Datang naik KI 20. Sampai. Balik, tak payah balik. Kereta berjalan sendiri. Tuan-tuan tahu kenapa? Pakat tolak jawatan kuasa masjid, pakat tolak. Allah, nak balik ke rumah. Imam bagi 600. Kalau bagi 2,000, nah, imam muda-muda baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sedapnya Pak Imam bagi 2,000. Ini bagi 600 macam imam apa nama kampung saya tahu tuan-tuan dalam YouTube. Baca khutbah lena habis. Tuan-tuan, hari ini ialah sesuai untuk kita tabur baja. Sebab hujan turun, semua pakai lena. Kita tabur baja. Ceritalah bagi semangat sikit kan. Satu hari anak muda ni datang, pegang yang dia punya khutbah tu, pakat bawa sorok. Kemudian mereka letak yang Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Dia naik, dia tak tengok. Ittaqullah baru buka. Allah, ni khutbah apa ni? Ini Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Boleh baca tak apalah. Tulis Jawi. Alhamdulillah. Lepas ittaqullah, hendaklah kita meninggikan Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu tinggi, tak ada yang lebih tinggi. Dan hendaklah kita sama-sama. Kap miwaw tawata. Apa dia ni? Hentamlah. Hendaklah kita sama-sama ke metod di dalam menegakkannya. Komited dia hantam ke metod.
Pak Imam ceroi dia. Ada satu masjid di Kuala Nerang, dia berkata, dia umur 80, tak nak turun, baca juga. Dia naik, orang tahu dah. Kalau naik, Isra' Mi'raj. Naik, Maulud Nabi. Dia baca yang sama. Dia orang macam tu lah, letak Majlis Agama Islam Kedah. Dia naik. Oh, tulis Jawi. Majlis Agama Islam Kedah ni kena baca ni. Sultan. Ittaqullah. Tajuk khutbah saya, penyalahgunaan dadah. Semua, Pak Imam baca dadah. Hendaklah kita menjauhi dadah-dadah yang menjadi musuh kepada negara. Iaitu, dia senyap. Rupanya dia duduk hejah, heroin. Harawaw, amzah yanun. Dia tak pernah baca kokin, kakwa. Apa ni? Morfin. Entamlah dia kata. Dia orang bukan tahu. Iaitu heroin, morfoin, kokoin. Kami duduk bawah. Dadah baru ke ni? Rupanya heroin. Dia pergi hantam heroin. Teruk kokin, kokoin. Ada seorang tu duduk tahan. Nak tergelak. Dato' dia gelak. Pakat gelak habis, tuan-tuan. Hari itu Jumaat, Lim dengan Yaakob lingkup terus. Baca heroin, tuan-tuan. Kalau boleh yang mereka ni bagi gaji 2,000 kan. Baru baca sedap. Tengok, bagi Pak Imam 2,000. Tok Bilal bagi berapa? Bagi 200. 200 sebulan. Nak makan apa? Takkan nak makan kangkung, tuan-tuan. Walaupun murah, takkan burger kangkung, masak lemak kangkung, mampu ya, weh. Kan? Ni bagi. Tok Bilal 2,000. Tok Imam 2,500. Mudah-mudah mau lah. Adik mau adik? 2,000. Mau. 200 200 tak mau adik. Takkan nak makan kangkung tiap-tiap hari adik. 2,000 kita pun pegang tu. Hello. Testing. Pegang. Macam satu Tok Bilal, tuan-tuan. Dia ni orang tua. Kami kata lama balik Mekah, try azan. Dia kata tak boleh. Pak Haji balik Mekah. Boleh ha? Ya, mumpi ya. Testing. Boleh no? Boleh? Allah Ta'ala. Pakai api. Oi! Kenapa? Pak Haji azan apa? Allah Ta'ala. Orang azan Allah Akbar. Mana aku tahu. Mangkuk ayun. Ni di Johor. Saya orang Ustaz Aslim pergi, tuan-tuan, dekat Pasir Gudang. Dekat kan leris motor. Ada satu Tok Imam, dia azan Tok Bilal macam Formula 1 tu. Azan pun sama. Allahu Akbar. Di Formula 1 tu. Di Kampar, tuan-tuan. Dan saya tahu Ustaz Aslim cerita di Kampar. Cuti sekolah, pakat baliklah budak-budak. Tok Wan nak semayang kena berjamaah. Pagi subuh budak-budak pun pergilah kayuh basikal, kan gelap. Gelap kayuh. Tok Bilal azan. Allahu Akbar. Budak-budak kayuh belah balik tu. Azan macam jebon. Ada satu masjid di Basreta, dia datang, tuan-tuan, dia azan. Bangun-bangun untuk azan kan. Allahu Akbar. Terkeluar gigi basuh. Rupanya hari itu, tuan-tuan, dia bangun-bangun dah masuk waktu subuh. Dia bubuh gigi palsu dalam cawan. Tidur-tidur, isteri dia pun masuk yang sama juga. Tengok masuk waktu, ambil atas lah. Yang atas gigi bini dia. Allahu Akbar. Terkeluar. Mampu tuan-tuan. Bagi hak gigi elok ni, hak gigi elok kan. Sebut begitu. Allahu Akbar. Sedap tak? Tengok siapa azan. Bayar 2,000 sudah ha? Kan ini ya Allah. Gigi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Azan maghrib. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kita nak pergi pun tak nak. Tu yang kakak pergi pasar malam. Bawang besar 1 kilo. Allah Maha Besar, bawang besar 1 kilo, tuan-tuan. Tuan-tuan, nah kita bagi. Naikkan. Macam mana nak naik? Kita naikkan ustaz-ustaz ini. Naikkan orang alim ini. Nah jadi imam, bagi 2,000.
Kan? Tok Bilal bagi 1,500. Barulah orang yang dengar tu, ya Allah sedapnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Dengar. Shh, kena pergilah, kena pergi. Tu yang datang tu. Ini azan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah, kita malas pergi azan macam apa. Lepas tu Pak Imam pula, Allah kumut tak, kita belakang. Bila nak habis ni? Orang nak pergi shopping dah pasal malam banyak kan? Punya lama. Oh, alam. Tuh. Kita duduk belakang. Mampus Pak Imam. Bagi sedap. Oh, dia tarik pun sedap. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita, ya Allah sedapnya kan. Baru kita sedap. Kita yang nak angkat mereka. Macam mana? Tapi dah, tuan-tuan. Sayyidina Umar, tuan-tuan, zaman dia letak orang yang hafal Quran, orang yang ilmu di satu tempat. Nama tempat itu Makanus Sufi. Kita orang agama tak ada. Orang agama lantang, Pulau Ketam. Orang agama lantang jaga. Siapa kena kerja cikgu? Angkat tangan tengok. Ada satu pulau lagi kosong, Pulau Sotong. Hampa jaga, tuan-tuan. Lantang, saya lantang apa? Baca khutbah ya, bukan ada apa pun. Ya Allah, kalahkan mereka yang zalim dalam pihak raya akan datang. Doa, siapa zalim kalah. Kalah sebab disebut dalam Quran. Tuan-tuan baca surah Sabah ayat 31. Walau tara iziz zalimun mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qawla. Baca surah Sabah. Dia kata apa? Kamu akan tengok orang yang zalim. Siapa orang zalim? Orang yang tak meletak pada tempatnya zalim. Zalim lawannya adil, meletak pada tempatnya itu adil. Lalu ahli mufassir kata zalim ini dituju kepada pemimpin. Pemimpin yang zalim ini berdiri depan Allah. Allah tanya, kenapa kamu zalim? Bila kata macam tu, yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qawla, dia akan tuduh orang di bawahnya, aku zalim kerana kamu yang sokong aku. Woi, baca surah Sabah kalau tak percaya. Aku zalim, kamu sokong aku. Yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qawla. Mereka berbalah dengan perkataan. Yang bawah kata, bukan kami sokong. Mana kami nak tahu kamu yang sokong? Tak, kamu yang sokong kami. Lalu dijawab, yaqulul ladzina istuz'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Bila pemimpin tuduh kami zalim kerana kamu yang sokong kami, naik kami, puji kami, pangkah kami. Lalu jawab yang zalim ni, yang apa nama, yang rakyat ni, laula antum lakunna mu'minin, kalau tak kerana kamu wahai pemimpin, kami orang beriman. Nampak rakyat akan lepas. Kamu orang suruh pangkah, mana nak tahu satu Malaysia, kami rakyat didahulukan. Kami sokong minyak naik, kamu sokong. Tuan-tuan tengok di Petaling Jaya, di Shah Alam, alhamdulillah, di tempat-tempat bandar besar, 31 Disember mereka gantung flash mob, turun harga. Yang gantung gaji 20,000, yang gantung gaji 30,000, turun harga. Kita duduk PJ gaji 600. Naik. Bengong nanti ya. Gaji 600 sokong naik harga. Sepatutnya turunlah kita ni. Minyak naik, Allah. Kita negara pengeluar minyak walaupun tak masuk OPEC. Kita apa yang tak ada? Minyak kelapa sawit ada, getah ada, balak ada, biji timah ada, emas ada. Apa yang tak ada? Semua ada. Negara sumber. Singapura ada apa? Satu kelapa sawit tak ada. Negara ketiga terkaya dunia. Sebab pemimpin tak ada rasuah. Ingat, pemimpin kita ni keliling pinggang makan. Buat tak kisah, buat dah. Rakyat didahulukan. Dahulu tengok kangkung yang turun minyak, tuan-tuan, turun minyak. Lah tuan-tuan pergi mamak TO 80 sen. Teh tarik berapa? RM1.30 tu. Saya baru kedai mama ya lu gula taruh sikit sudah. Dia kata taruh sikit pun harga sama. Korang ajar je mama. RM1.30, tuan-tuan. Allahu Akbar. Sepatutnya bila gula naik, semua kita kena berim, semua dapat dia tak? Duit tu bukan mana individu, duit kita semua. Tapi beri dipilih. Ni dapat, ni tak dapat, ni tak dapat. Tuan-tuan, itu namanya zalim, tuan-tuan. Laula antum lakunna mu'minin. Kalau tak kerana kamu, aku orang beriman. Pemimpin jawab balik, qala alladhina istakbaru lil ladzina istuz'ifu anahnu sadatnakum 'anil huda ba'da iz ja'akum bal kuntum mujrimin. Maka berkatalah pemimpin kepada rakyat, jawab balik,